Bukhari. Bab yang ke berapa? 54. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babul wudu'i min ghairi hadatsin. Babul wudu'i ay babu hukmil wudu'i. Bab ini datang berkenaan dengan hukum berwudu min ghairi hadatsin, tanpa hadas. Tanpa hadas maksudnya tajdidul wudu, membaharui wudu. Dah ada wudu, tidak berhadas, tapi wudu juga, wudu pula. Maksudnya tajdidul wudu. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا أي تحويل للإسناد. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. Riwayat daripada Anas bin Malik. Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berwudu. Kana, maksud di sini kana tadullu ala al-mudawamah, menunjukkan maksud sentiasa. Inda kulli salatin, ketika setiap sembahyang. Sembahyang maksud di sini sembahyang fardu. Inda kulli salatin ay inda kulli salatin mafrudatin minal awqatil khamsati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa wudu ketika setiap sembahyang fardu daripada 5 waktu. Tujuannya Rasulullah SAW setiap kali nak sembahyang fardu wudu ni supaya menjadi adat kebiasaan
setiap kali nak semayang tu berwudu. Qultu, aku kata, yakni Amr bin Amir kata kepada Anas, qultu ay qala Amr bin Amirin, qultu ay qultu li Anasin, kaifa kuntum tasna'una, bagaimana cara kamu pula lakukan, maksudnya adakah kamu juga mengikuti seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu setiap kali nak sembahyang, ataupun apa cara kamu lakukan? Qala, jawab kata Anas bin Malik, yujzi'u ahadana al-wudu'u ma lam yuhdis, memadai wudu bagi salah seorang daripada kami selama mana dia itu tidak berhadas. Maksudnya kaifa kuntum di sini, yang kata Amr bin Amir ni dia khitab kepada sahabat, kamu pula macam mana cara lakukan. Jadi Anas bin Malik kata, kami memadai dengan wudu selagi wudu itu tidak batal selama mana tidak berhadas. Maksudnya kami sembahyang beberapa banyak sembahyang dengan satu wudu. Makna yujzi'u ahaduna al-wudu'u ma lam yuhdis, ay nahnu nusalli salawati kullaha biwudu'in wahidin. Jadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktu nak sembahyang fardu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Amalan sahabat pula di sini nampaknya berlainan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini pada peringkat awal wudu setiap waktu sembahyang fardu ni wajib di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya. Kemudian hukum wajib di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu setiap waktu sembahyang daripada 5 waktu itu dimansukhkan, dibatalkan hukum itu pada hari Fatah Mekah. Jadi hari Fatah Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang beberapa banyak sembahyang dengan satu kali Nabi SAW wudu tu. Bila melihat keadaan Rasulullah SAW lakukan begitu pada hari Fatah Makkah, Sayyidina Umar tanya, amdan fa'altahu, adakah tuan lakukan sebegini sengaja ataupun apa tujuan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, amdan fa'altuhu, aku lakukan ini dengan sengaja. Maksudnya nak bagi sahabat-sahabat tahu tidak wajib wuduk setiap waktu sembahyang tu. Jadi kalaulah tidak mansuhkan ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan dengan keadaan tu, dengan keadaan wuduk setiap waktu nak sembahyang tu berterusan sehingga wafat, mungkin sahabat-sahabat anggap wuduk setiap waktu nak sembahyang fardu ni wajib. Jadi
Nabi SAW bimbang takut dianggap wajib wudu setiap waktu sembahyang tu, Nabi SAW pun tinggalkan amalan itu. Tujuannya Rasulullah SAW lakukan begitu libayanil jawazi, untuk menyatakan harus buat begitu. Imam Bukhari daripada Tarjumatul Bab Babul Wudu'i min ghairi hadatsin, ada dua tujuan daripada Imam Bukhari. Katanya muhaddisin, pertama, Imam Bukhari daripada Tarjumatul Bab ni nak menolak pendapat mereka yang kata wajib setiap waktu nak sembahyang fardu wudu, wajib wudu walaupun tidak berhadas. Maksudnya di sisi mereka setiap kali nak sembahyang fardu wajib wudu walaupun tidak hadas. Jadi Imam Bukhari daripada Tarjumatul Bab dan hadis bab ni, dia nak menolak fahaman mereka dan hukum yang mana Rasulullah SAW sendiri beramal wudu untuk setiap fardu sembahyang ni dah pun ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sendiri, dan juga sahabat-sahabat juga turut tinggalkan amalan itu. Jadi sekarang tidak perlu lagi nak wudu setiap fardu, setiap kali nak sembahyang fardu tu. Jadi daripada sini Imam Bukhari menolak pendapat mereka. Dan juga daripada Tarjumatul Bab ni juga Imam Bukhari nak sabitkan istihbab, menjadi mustahab wudu min ghairi hadas. Maksudnya tajdidul wudu dengan tidak berhadas. Orang tu masih ada lagi wudu, tapi dia wudu juga, al-wudu'u 'ala al-wudu' ataupun tajdidul wudu', membaharui wudu'. Amalan itu sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikira mustahab. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. Riwayat daripada Suwaid bin Nu'man, dia kata kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun peperangan Khaybar, hatta idza kunna bisahba'i, sehingga apabila kami berada di tempat bernama Sahba, salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang menjadi imam bagi kami al-asra, sembahyang asar. Falamma salla da'a bil at'imati, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang,
Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dengan makanan yang dibawa, falam yu'ta illa bisawiqi, maka tidak dibawa datang malaikat sawiq. Sawiq ni sejenis makanan campuran gandum, sapi dan sebagainya, jadikan sejenis makanan. Fa'akalna wa syaribna, maka kami makan dan juga kami minum daripada sawit itu, ada macam kuah dia. Summa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-maghrib, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sembahyang maghrib. Famadmada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam komor mulut. Summa sallala al-maghriba wa lam yatawadda, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib menjadi imam bagi kami, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wudu. Jadi dalam hadis tadi, yatawaddau inda kulli salatin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang bagi setiap waktu fardu. Dan di sini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib tidak wudu, sembahyang dengan wudu sedia, ketika mana sallallahu alaihi wasallam dah wudu untuk sembahyang asar tu. Jadi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya berwudu untuk sembahyang ni, itu kiranya kebanyakan keadaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang begitu, dan kiranya itu afdal, terbaik dan banyak pahala. Dan perbuatan Rasulullah SAW yang kedua, yang sembahyang maghrib tidak wuduk itu hanya untuk menerangkan bayanul jawaz, harus buat begitu. Jadi kesimpulannya daripada dua hadis ni, daripada bab ni, dapati wudu untuk setiap waktu sembahyang fardu bagi mereka yang berhadas memang wajib wudu. Bagi mereka yang tidak berhadas, yang masih ada lagi wudu ni, kalau orang tu nak sembahyang terus dengan wudu tu juga tanpa membaharui wudu pun boleh, itu harus. Dan kalaulah seseorang nak wudu semula, tajdidul wudu, membaharui wudu, ataupun al-wudu'u ala al-wudu', dah ada wudu pula, itu kiranya afdal dan banyak pahala bagi dia. Jadi boleh kita buat yang mana sesuai bagi kita. Kalau dah ada wudu tidak berhadas, nak pahala banyak, wudu semula. Kalau tidak pun sembahyang dengan wudu tu juga harus sah sembahyang, boleh. Babun minal kabairi alla yastatira min baulihi. Bab ini berkenaan dengan alla yastatira, ay alla yastanziha, tidak istinzah, tidak bersih daripada air kecing. Itu dikira minal kabairi, salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di sisi kebun, haid makna biasa dinding, tapi di sini makna haid ni ay bustanun, haidun ay bustanun, kebun daripada kebun-kebun Madinah ataupun Mekah. Fasami'a sauta insanaini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar suara daripada dua orang manusia, yu'adzabani, kedua-dua manusia itu disiksa, diberi azab, fi quburihima, pada kubur mereka berdua. Jadi tadi min hitanil madinati atau Makkah. Rawi Abdullah bin Abbas, dia tidak pasti sama ada berlaku kejadian itu di sisi kebun, di antara kebun-kebun Madinah ataupun Makkah. Sebab tu dia guna au lisyakki, au yang membawa maksud ragu-ragu. Tapi daripada kajian muhaddisin dapati yang pastinya kejadian itu berlaku di Madinah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua manusia itu disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, sedang dua tu disiksa bukan kerana dosa besar ataupun bukan kerana perbuatan yang berat. Jadi maksudnya berkenaan dengan jumlah wa ma yu'adzabani fi kabirin ni, ada muhaddisin buka makna, beberapa makna. Salah satu daripadanya wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka berdua tidak disiksa pada perkara besar. Maksudnya mereka disiksa kerana dosa mereka tu di sisi mereka anggap tidak besar perkara tu, sebab tu mereka tidak ambil berat, akhirnya mereka diazab, disiksa. Dan satu lagi maksud muhaddisin kata di sini, wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka bukannya disiksa kerana perkara berat. Maksudnya nak memelihara diri, nak menjauhi diri daripada perbuatan-perbuatan itu, bukannya menjadi berat, tidak perkara besar, hanya perkara biasa. Boleh menjaga, boleh memelihara, boleh menjauhi diri. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala, bahkan maksudnya bala annahu lakabir, bahkan
memang itu dikira perkara besar juga, berat juga. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu salah seorang daripada mereka berdua dia tidak melindung, la yastatiru kalau terjemah tidak melindungi, tapi maksud di sini la yastatiru ay la yatahaffazu, tidak memelihara daripada air kecingnya. Kalau ambil makna zahir la yastatiru min baulihi, maknanya dia kecing di tempat terbuka, tidak tertutup, terbuka. Kalau ambil maksud seperti mana muhaddisin bagi maksud la yastatiru ay la yasdilayata haffazu, maknanya dia tidak memelihara daripada air kecing itu. Jadi tidak memelihara maksudnya setelah dia kecing dia tidak basuh, cuci elok. Jadi ataupun dia kecing, bercik balik air kecing dan sebagainya, dia tidak basuh bagi elok. Jadi disebabkan itu salah seorang daripada mereka berdua itu disiksa. Wa kana al-akharu, yang satu lagi, yang seorang lagi, yamshi bin namimati, dia tu berjalan membawa acuman, dia mengacung orang tu orang ni supaya dua orang tu balah. Summa da'a bi jaridatin ratabatin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pelepah tamar yang basah. Fakasaraha kasrataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam patahkan jaridah tu, pelepah tamar tu dua patah, dua bahagian. Fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan, kemudian Nabi SAW letakkan sepotong daripada dua potong tu di atas setiap satu kubur. Faqila, maka dikatakan orang, yakni sahabat tanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan lakukan ini? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa, mudah-mudahan diringankan azab daripada mereka berdua selama mana dua potong pelepah tamar tu tidak kering lagi. Jadi berkenaan dengan amalan Rasulullah SAW, letak ranting basah pelepah tamar sani, amalan itu berterusan, bolehkah kita nak buat ataupun tidak boleh buat? Berkenaan dengan itu ada perbincangan di sisi ulama. Sebahagian ulama kata amalan itu dikhususkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu melalui wahyu
Dua orang dalam kubur tu disiksa. Sebab tu Rasulullah SAW lakukan seperti itu supaya ringankan azab bagi tuan kubur, dua orang sani. Jadi bagi umat dia yang tidak tahu mana kubur yang mana disiksa dan sebagainya, jadi tidak sepatutnya buat begitu. Itu sebahagian ulama dia faham begitu, ambil maksud begitu. Dan ada pula sebahagian ulama yang mengharuskan buat begitu. Mereka kata, kalaulah nak kira bila tahu orang tu kena azab kubur, baru kita boleh buat amalan-amalan untuk meringankan azab bagi tuan kubur. Kalau kira begitu, kesemua amalan menyampaikan pahala bagi orang-orang mati dan sebagainya, tahlil, baca ayat-ayat Quran sampaikan kepada si mati dan sebagainya, kesemuanya akan jadi sia-sia, tak boleh buat, akan jadi begitu. Jadi sebahagian ulama kata nak ambil fahaman begitu, maksudnya nak kira khusus amalan tu untuk Rasulullah SAW saja, begitu pun tak boleh. Kalau ambil begitu, lain-lain amalan semua yang boleh buat bagi untuk si mati ni, kesemuanya tidak boleh buat, akan jadi begitu. Jadi sebab tu sebahagian ulama pula mereka kata boleh buat bagi si mati di kubur mereka, letakkan ranting basah dan sebagainya. Dan di kalangan sahabat pun ada juga sahabat bernama Buraidah. Dia pesan dengan sahabat-sahabat dia, apabila dia mati dia suruh buat begitu. Tapi yang sahabat dua orang, riwayat berkenaan dengan pesanan Buraidah tadi, mereka pula tidak buat begitu. Jadi maksudnya di kalangan sahabat sendiri pun ada yang buat, ada yang tidak buat. Jadi bagi kita, pegangan kita ni, kalau kita nak buat juga boleh, tapi itu tidak wajib. Maknanya kalau tak buat tak boleh. Kalau anggap begitu salah. Kalau nak buat juga tidak dilarang. Jadi bagi mereka yang nak buat boleh buat, yang tak mau buat tidak boleh larang mereka. Yang tak mau buat jangan buat. Jadi yang nak buat tu jangan paksa pula mereka suruh buat. Itu masing-masing jaga, disebabkan amalan yang lakukan begitu ada sabit daripada Rasulullah SAW, dan di kalangan sahabat pun ada setengah-setengah sahabat lakukan begitu. Jadi daripada terjematul bab dan hadis bab ni, daripada kisah ni, tujuan Imam Bukhari dia nak menolak fahaman setengah-setengah yang faham. Mereka faham tidak melindungi ketika kecing buang air, dan juga tidak memelihara daripada air kecing tu. Di sisi mereka tidak dosa besar, bahkan mereka anggap itu adalah dosa kecil, sebab mereka faham daripada potongan hadis wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua disiksa bukan pada
perkara berat, perkara besar. Jadi daripada situ setengah orang faham amalan yang disiksa, amalan yang mana mereka lakukan menyebabkan amalan itu disiksa mereka itu saling kiranya tidak dosa besar dan mereka anggap dosa kecil. Jadi Imam Bukhari dengan adanya terjematul bab yang mana dia sebut minal kabair alla yastatira min baulihi, tidak menutupi ataupun tidak memelihara, tidak membersihkan air kecing itu dianggap dosa daripada dosa besar. Jadi daripada terjematul bab tu Imam Bukhari nak menyatakan maksud wa ma yu'adzabani fi kabirin tu, maksudnya di situ disiksa kerana dosa besar. Dan daripada situ Imam Bukhari sabitkan amalan tidak memelihara, tidak sucikan air kecing tu kiranya dosa besar, bukan dosa kecil. Dan satu lagi, Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis bab ni dia nak isyarat bahawa disiksa sani disebabkan tidak memelihara daripada air kecing tu. Jadi tidak memelihara daripada air kecing sani dikira dosa besar, sebab kecing manusia itu kira najis, tidak seperti mana haiwan yang boleh makan daging dia itu kira tahir, bersih, baul makulul lahma, daripada haiwan tu kira air kecing dia tidak najis di sisi Malikiyah dan Hanabilah, dan di sisi Hanafiyah dan Syafi'iyah kesemua jenis air kecing daripada kesemua jenis haiwan tu kira najis juga. Jadi daripada terjematul bab dan daripada mafhum hadis ni Imam Bukhari juga isyarat air kecing daripada manusia tu najis, dan daripada haiwan lain yang boleh makan isi dia kiranya tidak najis. Jadi kenapa seseorang diberi siksa dalam kubur? Disebabkan dia tidak memelihara daripada air kecing tu. Apa sebab begitu? Jadi ulama muhaddisin bagi tahu taharat anil baul, menyucikan, membersihkan daripada kecing ni kiranya langkah pertama untuk ibadat. Maksudnya apabila seseorang nak semayang, pertama sekali sebelum dia wuduk ni dia kena istinja, selesaikan istinja dia, bersihkan istinja dan sebagainya, kemudian barulah dia boleh wuduk. Kalau kita tengok kubur tu juga kira manzil pertama daripada manzil akhirat. Jadi hari kiamat ni pertama sekali akan dihisap adalah sembahyang dan taharah
daripada najis, hadas dan sebagainya, itu syarat untuk sah semayang, maknanya mesti didahulukan. Jadi hari kiamat ni akan soal berkenaan dengan sembahyang. Jadi yang sepatutnya lakukan sebelum sembahyang taharah sani akan disoal di dalam kubur, maknanya akan diperiksa juga di situ. Sebab taharah ni langkah pertama untuk sah sembahyang. Bila sembahyang tu akan diperiksa pada hari kiamat, yang muqaddimah bagi sembahyang taharah ni akan disoal juga, dikira juga dalam kubur. Itu manzil pertama bagi manzil akhirat itu. Jadi disebabkan dia tidak memelihara air kecing, yang mana itu langkah pertama taharah untuk sembahyang, ibadat dan sebagainya. Jadi disebabkan dia cuai, disiksa dalam kubur. Jadi itu satu hikmah yang mana alim ulama bagi tahu. Babu ma jaa fi ghaslil bauli. Bab ini datang berkenaan dengan hadis yang menceritakan pada menyuci air kecing. Maksud terjematul bab ni, babu ma jaa fi ghaslil bauli, ay babu ma jaa fil hadisi fi ghaslil bauli minal insani. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ay fil hadis as-sabiqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dulu, yang lepas tadi, li sahibil Qur'an, li sahibil qabri, bagi tuan punya kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana la yastatiru min baulihi, dia tu tidak menutupi, tidak memelihara daripada air kecingnya. Jadi daripada kana la yastatiru min baulihi, Imam Bukhari isyarat kepada lafaz hadis yang dah dia masukkan dalam bab dulu. Walam yazkur siwa baulin nasi, dan tidak menyebut dalam hadis itu selain daripada air kecing manusia. Maksudnya Imam Bukhari menghendaki di sini dalam riwayat itu ada sebut kana la yastatiru minal baul, tu maksudnya baulun nas, air kecing manusia, bukan air kecing daripada kesemua binatang tu, tidak. Jadi seolah-olah di sini Imam Bukhari nak menolak pandangan daripada Imam Al-Khattabi, di mana dia kata hadis tadi menjadi dalil berkenaan dengan kesemua jenis air kecing. Jadi Imam Bukhari daripada ucapan dia alam yazkur siwa baulin nas tu menghendaki menolak pendapat Imam Khattabi itu. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز أي خرج إلى البراز maksudnya riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang air lihajatihi, kerana hajatnya, ataituhu bima'in fayaghsilu bihi, aku bawa air kepadanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyucikan dengan air itu. Jadi daripada terjematul bab dan penjelasan daripada Imam Bukhari di bawah, walam yazkur siwa baulin nas ni, daripada situ mendapati Imam Bukhari dalam bab ni pendapat dia sama dengan Malikiyah dan juga Hanabilah, di mana mereka berdua kata yang menjadi najis ni air kecing manusia dan baul ma'kulul lahm ni tidak menjadi najis dan kiranya bersih di sisi dua imam tu, Malikiyah dan Hanabilah. Jadi Imam Bukhari dalam bab ni bersama dengan Malikiyah dan Hanabilah. Babun ni kira tu maksud dia al-faslu minal babis sabiq. Bila Imam Bukhari tulis babun saja, itu bermakna bab berikut ni, hadis-hadisnya dia akan masuk di bawah bab ni, ada kaitan dengan bab dulu. Jadi disebabkan itu maksud babun di sini akan diambil maksud al-faslu minal babis sabiqi, satu fasal daripada bab yang dulu. Kadang-kadang Imam Bukhari dia tulis babun saja, dia tidak masukkan terjematul bab di situ. Muhaddisin kata itu salah satu sebabnya Imam Bukhari buat begitu adalah untuk mengasahkan fikiran kita, pemikiran kita. Maksudnya selama ni dah banyak kita baca bab-bab yang ada dalam Bukhari, dan juga kita dah lalu terjematul bab banyak dalam Bukhari, dan kita dah pun faham terjematul bab ni merupakan ijtihad Imam Bukhari. Maksudnya muhaddisin kata fiqhul Bukhari fi tarajumihi, ijtihad Imam Bukhari ada pada terjematul bab. Maksudnya apa yang Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab tu, itu dikira ijtihad daripada Imam Bukhari. Yang hadis ada di bawah terjematul bab, tajuk bab tu, kiranya itu adalah dalil bagi ijtihad dia.
Jadi maksudnya apabila Imam Bukhari sebut apa-apa hukum dalam terjematul bab, hadis di bawah tu akan jadi dalil bagi ijtihad dia, dan yang dia sebut sebagai ijtihad dalam terjematul bab ni kita akan jumpa dalam hadis tu. Jadi itu cara Imam Tirmizi menyusun kitab Bukhari dia, dan cara ijtihad Imam Bukhari begitu. Jadi terkadang Imam Bukhari dia tinggal tidak tulis terjematul bab, tajuk bab, maksudnya dia tidak menzahirkan ijtihad dia dalam bab tu, kemudian dia masuk hadis saja. Tujuannya dia nak suruh kita letakkan terjematul bab di situ. Maknanya cuba kita baca hadis tu, apa kita faham daripada hadis tu, ambil kesimpulan daripada hadis tu, kita masukkan di situ sebagai terjematul bab. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak latih kita juga perlahan-perlahan mahir untuk memikir maksud sebenar bagi hadis-hadis tu. Jadi misal kata mengikut hadis yang ada di bawah, hadis yang sama tadi, jadi daripada situ boleh kita misal kata jadikan terjematul bab di sini, kaunul bauli mujiban li'azabil qabri, air kecing itu menjadi penyebab untuk menerima azab kubur dan sebagainya. Boleh letak terjematul bab di sini. Jadi itu satu cara Imam Tirmizi dalam Bukhari ini. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. Nabi SAW belah dua. Fagharaza cucuk fi kulli qabrin wahidatan, setiap kubur satu-satu. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Jadi di bawah hadis tu Imam Bukhari masukkan satu jumlah, iaitu qala ibn al-Musanna wa haddathana Waqi'un qala haddathana al-A'mash qala sami'tu Mujahidan mislahu. Waqi' ibn al-Jarrah dia kata haddathana al-A'mash qala sami'tu Mujahidan. Tujuannya Imam Bukhari daripada jumlah ni, dia nak menyatakan masalah yang ada dalam sanad hadis tadi. Dalam sanad hadis tadi, cuba kita tengok selepas daripada haddatsana al-A'mash, di situ an Mujahidin an Taawusin
an Ibni Abbasin dalam hadis dulu. Cuba kita tengok balik bab 55, babun minal kabairi alla yastatira min baulihi. Di situ tengok balik, di situ macam mana sanad an Mujahidin an Ibni Abbasin. Jadi ada beza dalam bab dulu, hadis yang sama, sanad tidak sama. Hadis dulu sanad an Mujahidin an Ibni Abbasin, maknanya antara Mujahid dan Ibnu Abbas ni tidak ada wasitah, maknanya tidak ada rawi lain dalam sanad ni. Sanad di bawah babun sani an Mujahidin an Ta'usin an Ibni Abbasin. Jadi di sini ada wasitah, perantaraan di antara Mujahid dan Ibnu Abbas. Sebabnya Imam Bukhari dia masukkan jumlah di bawah ni, haddatsana al-A'masyu qala sami'tu Mujahidan. Dengan masukkan jumlah ini, Imam Bukhari nak bagi hilang iskal akan timbul daripada sanad hadis yang kedua tu. Jadi maksudnya sanad hadis yang kedua ni A'mash an Mujahid an Ta'usin an Ibni Abbas. Bila sebut dengan wasitah begitu, boleh jadi timbul iskal hadis dulu dengan sanad an Mujahidin an Ibni Abbas ni, disebabkan di antara Mujahid dan Ibnu Abbas ni hilang Ta'us tu, tidak ada sebut Ta'us tu. Mungkin anggap sanad hadis tu adalah sanad munqati, terputus. Sanad tu bila sabit kan terputus sanad akan dianggap dhaif. Jadi Imam Bukhari nak elak daripada tu, dia menyatakan di sini haddatsana al-A'masyu qala sami'tu Mujahidan. Dia kata saya dengar Mujahid kata, maksudnya dia menyatakan di sini antara A'mash dan Mujahid. Dia sabitkan sama di antara A'mash dan juga Mujahid. Dan disebabkan ada sanad berbeza bagi hadis ni, dalam sanad hadis dulu an Mujahid an Ibni Abbas tidak ada Ta'us di antara Mujahid dan Ibn Abbas. Di sini pula ada. Jadi disebabkan hadis dulu tidak sebut Ta'us, Imam Daruqutni dia kritik dengan sanad hadis yang mana tidak ada sebut Ta'us sani. Dia kata itu dikira sanad tu terputus. Imam Bukhari masukkan sanad terputus dianggap dhaif dalam sanad hadis bab dan sebagainya. Jadi Imam Daruqutni sendiri kritik kepada Imam Bukhari. Jadi kritikan itu dah pun bagi jawapan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam kitab dia Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari. Di situ ada setiap kritikan daripada Imam Daruqutni
sekali dengan jawapan dia ada masuk di situ. Disebabkan Imam Daruqutni ini dia tulis satu kitab At-Tatabbu'u 'ala Sahihaini, di mana dalam kitab tu Imam Daruqutni kemuka sanad-sanad hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim, yang mana dia nampak sanad hadis tu kiranya di sisi dia tidak sahih, dan ada sebab-sebab seperti mana tadi nampak sanad tu terputus, hilang wasitah di antara Mujahid dan Ibn Abbas. Jadi contoh-contoh seperti itu Imam Daruqutni kritik. Akhirnya Hafiz Ibn Hajar bagi jawapan semua. Maksudnya Hafiz Ibn Hajar tidak ada terputus sanad di situ, sebab Mujahid ni mula dia riwayat hadis daripada Taus, daripada Ibn Abbas, kemudian dia sempat jumpa dengan Ibn Abbas, jadi dia terima pula hadis ni terus daripada Ibn Abbas. Jadi selepas daripada tu dia riwayat pula hadis ni terus, Mujahid riwayat terus daripada Ibn Abbas, tidak sebut lagi Taus. Jadi di situlah timbul dua sanad berbeza tu. Pertama Mujahid an Taus an Ibn Abbas. Pada awal Mujahid ambil hadis ni daripada Taus, kemudian Taus ambil daripada Ibn Abbas, kemudian hari Mujahid sempat ambil terus daripada Ibn Abbas pula. Jadi itu kebiasaan muhaddisin, walaupun mereka dah terima satu-satu hadis daripada rawi merupakan guru mereka, kalaulah mereka jumpa pula guru pada guru mereka, mereka terima pula hadis tu. Tujuannya mereka menghendaki sanad Ali, banyak mana sanad tu pendek, banyak itulah hampir dengan Rasulullah SAW. Sanad tu dinamakan sanad Ali dan lebih baik daripada sanad nazil. Jadi sebab itulah adat di kalangan rawi-rawi muhaddisin memang begitu. Jadi daripada situ terkadang setengah-setengah tersalah faham, terputus sanad dan sebagainya. Jadi maksudnya apabila kita jumpa keadaan-keadaan seperti itu, kita kena cermat, kena halusi, cari jawapan terbaik. Jangan terburu-buru kita nak hukum sanad hadis itu munqati, terputus sanad, daif dan sebagainya. Tidak boleh bawa cara tu. Kaji elok-elok yang terputus tu sebab apa. Mungkin dalam sanad lain ada wasitah bagi tempat terputus sani. Jadi di situ ada cerita apa sebab jadi begitu. Jadi nak elak daripada tu, Imam Bukhari di bawah ni masukkan jumlah. Dan satu lagi, A'mash qala sami'tu Mujahidan. Daripada situ Imam Bukhari nak elak daripada tadlis yang boleh ragu-ragu di sini daripada sanad A'mash an Mujahid tu. Jadi sebab tu dia masukkan di sini sebagai pengesahan A'mash tu dengar betul-betul hadis daripada Mujahid. Jadi maknanya A'mash juga dengar hadis daripada Mujahid mislahu maksudnya hadis yang dia dengar tu lafaz hadis pun sama dan juga makna pun sama dengan hadis yang ada dalam sanad dulu.
Jadi dengan itu hilanglah apa-apa ada iskal terhadap sanad hadis tu dan juga terhadap hadis tu. Babu tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasil a'rabiyya hatta faragha min baulihi fil masjid. Bab ini berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ramai an-nas, yakni sahabat-sahabat, membiarkan Arabi hatta faragha min baulihi, membiarkan dia tu sehingga selesai daripada kencing fil masjid, dalam masjid. Maksudnya ada Arabi masuk dalam Masjid Nabawi, kemudian dia kencing dalam Masjid Nabawi itu. Jadi ketika itu sahabat-sahabat hendak melarang dia kencing, kemudian disebabkan Nabi SAW tegah sahabat-sahabat supaya tidak herdik ataupun tidak halau dia keluar daripada masjid dan sebagainya. Disebabkan itu sahabat-sahabat juga biarkan dia sudah kencing di situ. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ketika itu biarkan Arabi itu selesai kencing dalam masjid. Haddatsana Musa bin Ismail قال حدثنا هشام قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Arabi, Arab dusun, kencing dalam masjid. Ketika itu sahabat-sahabat menghendaki halau dia keluar daripada masjid. Faqala, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu, biarkanlah kamu dia tu, hatta idza faragha, maknanya biarkan dia selesai sudah kencing di situ, tak perlu marah sama dia ataupun tak perlu halau dia keluar tengah dia kencing daripada masjid. Biarkan dia kencing selesai di situ. Hatta idza faragha, sehingga Nabi SAW biarkan, dan sahabat-sahabat pun disebabkan ada perintah daripada Rasulullah SAW, da'uhu sani, mereka juga biarkan Arabi itu hatta idza faragha, sehingga apabila dia tu Arabi itu selesai daripada kencing, da'a bima'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air, fasabbahu alaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tuangkan air ke atasnya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat siramkan air di tempat Arabi kencing sani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bagi sahabat-sahabat marah, herdik sama Arabi ataupun halau keluar daripada masjid sani. Tujuannya apabila halau dia keluar daripada masjid, dia akan tahan air kencing dia. Jadi satu kesusahan bagi dia, itu juga Rasulullah SAW tak mau. Yang kedua, walaupun halau dia tengah dia kencing ni, kalau dia berjalan keluar daripada masjid, takkan dia tu boleh tahan air kencing dia tu
sambil berjalan akan keluar juga air kecing dia. Jadi kalau jadi begitu, merata tepat dalam masjid tu akan kena air kecing. Jadi Rasulullah SAW naknya biar kena setepak basuh setepak tu, tidak kata kena air kecing tu merata dalam masjid. Jadi nak elak daripada tu, Rasulullah SAW bersabda pada sahabat-sahabat, da'uhu, biar dia kecing sudah dulu, baru kita akan selesai. Jadi setelah dia selesai kecing tu, Nabi SAW suruh sahabat-sahabat siramkan air di situ. Jadi daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari nak menyatakan masjid-masjid ni sepatutnya kena bersihkan. Dalam riwayat-riwayat lain ada suruhan galakkan supaya bersihkan masjid. Jadi daripada keadaan perlu bersihkan masjid tadi, menghendaki sesiapa sahaja tidak mencemarkan masjid, termasuklah tidak kecing dalam masjid. Walaupun begitu, Nabi SAW biarkan Arabi sani selesai kecing. Jadi daripada situ Imam Bukhari nak bagi peringatan, walaupun masjid tu perlu ada dalam keadaan bersih, kalaulah seseorang terkecing dan sebagainya dalam masjid, biarkan dia selesai dulu daripada kecing dia, kemudian barulah bersihkan tempat dia. Jangan halau dia keluar daripada masjid, takutnya merata tempat jadi najis. Jadi daripada sini Imam Bukhari nak isyarat cara macam mana nak selesai kalaulah temu dengan keadaan-keadaan seperti itu. Babu sabbil ma'i 'alal bauli fil masjidin. Jadi bab ini pun sama, ada kaitan dengan bab sani, bab 57 sani, 58, lepas pada tu 58 jadi dua sini. Babu sabbil ma'i pun 58, babun yuhriqul ma'a 'alal bauli pun jadi 58 juga. Sama ke? Gitu? Tidak macam tu. Jadi kita kena sambung insya-Allah, sebab dia ada lagi kaitan-kaitan dengan hadis-hadis, dua bab lagi. Insya-Allah kita akan sambung. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu.